KPM. Hai Ayah. Hai. 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 Ayah, bagaimana kamu boleh berada di dunia ini? Macam mana ya? Mari tengok. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam slot tahap 2 dengan mata pelajarannya adalah Sains untuk tahun 6. Jadi, sebelum kita teruskan, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Luas pengalaman tentunya. Jadi, kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. Inilah dia guru kita yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Muhammad Taha bin Mat Dayam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Irfan pula apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah tentunya. Jadi Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, kenapa kita boleh lihat tadi ada satu video mengenai anak yang tertanya, bagaimana mereka boleh lahir di dunia ini Cikgu? Kenapa tu? Itulah, bukan satu, bukan dua, tapi 5 orang anak Ada dia. 5 Tapi anak? tentu ada sebabnya dan itulah yang kita nak belajar tajuk kita pada hari ini iaitu pembiakan manusia. Ya, Irfan. Okey, baiklah. Itulah tadi kalau kita boleh lihat tadi anaknya bertanya kepada bapanya bagaimana boleh lahir. Dan itulah topik kita hari ini mengenai pembiakan manusia. Jadi cikgu, jom kita teruskan dengan kita punya standard pembelajaran, silakan. Ya, baik. Seperti yang kita tahu, tajuk hari ini ialah pembiakan manusia, itu topik tahun 6. Jadi, pada akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama, memerihalkan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Bukan itu saja, murid juga perlu menyatakan setiap satu fungsi nama organ perempuan dan juga organ lelaki, Irfan. Baik. Yang kedua, murid-murid juga akan dapat menjelaskan proses persenyawaan manusia sehingga bayi dilahirkan daripada mula-mula hinggalah menjadi bayi. Baik. Dan yang terakhir sekali, kita juga akan menakul kepentingan pembiakan kepada manusia. Jadi tiga objektif ini kita perlu capai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, Irfan. InsyaAllah cikgu, kita akan cuba capai bersama-sama. Jadi cikgu, sebelum kita teruskan, Irfan ada satu soalan. Ya, Irfan. Jadi cikgu, pada asasnya pembiakan manusia ni macam mana sebenarnya? Okey, jadi pada asasnya kita perlu tahu beberapa perkara tentang pembiakan manusia. Yang pertama, manusia membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Pada topik tahun 4 yang lepas, kita juga ada belajar tentang kemandirian spesies, iaitu cara untuk kita mengekalkan spesies. Kali ini untuk manusia pula, Irfan. Baik. Yang kedua, manusia perlu melalui fasa perkahwinan sebelum seseorang itu membiak. Maknanya kena ada perkahwinan yang sah, cikgu. Ya, perkataan yang penting di sini ialah kita perlu melalui perkahwinan yang sah. Dan yang terakhir sekali, manusia membiak dengan cara beranak, Irfan. Apa itu beranak? Beranak. Iaitu melahirkan Anak. Okey, seperti yang kita tengok pada gambar ni. Okey, mula-mula sekali biasalah kalau kita nak melahirkan anak, perlu merasai kesakitan seseorang ibu tu dan akhirnya akan mendapat anak. Itu cahaya matanya. Ya, betul. Okey cikgu, kenapa kita ada ni? Ada lelaki di sini, ada perempuan di sini cikgu? Sebab kita nak menggambarkan bahawa inilah proses pembiakan manusia. Baik. Daripada sepasang suami isteri, yang berkahwin, lelaki dan perempuan
Berkahwinan yang apa tadi? Perkenalan yang sah sahaja. Ya, perkahwinan yang sah. Baik. Maka dapatlah baby yang comel. Oh, yang dekat kita sini dapat ni. lihat. Nampak tak bawah tu? Ya. Baik, inilah gambarannya mengenai pembiakan manusia. Dimulakan dengan perkahwinan antara dua insan lelaki dan perempuan secara sah. Seterusnya melahirkan anak yang comel-comel belaka. Okey, cikgu, sebelum kita teruskan dengan perkongsian seterusnya, kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan kembar tidak seiras berlaku apabila dua ovum yang berbeza bersenyawa dengan dua sperma. Ini menghasilkan dua embrio. Masing-masing membesar menjadi janin. Dan akhirnya terhasil dua orang bayi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Awak, seronok tak kelas hari ini? Apa? Seronok nak sambung kelas? Baiklah, bertemu kembali kita dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Nampaknya kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini tentunya dalam mata pelajaran sains. Okey, jadi cikgu, dah bersedia untuk slot yang seterusnya? Mestilah, Irfan. Okey, kalau cikgu dah bersedia, jom kita mulakan dengan segmen yang kedua. Silakan. Okey, pada segmen kedua ini, kita akan terangkan tentang organ pembiakan manusia dan juga fungsinya. Tetapi sebelum itu, Irfan, saya rasa kita nak kena imbau semula apa yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ini. Baik. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang perkumuhan, tentang perenyah tinjaan, kita juga dah belajar tentang pernafasan. Okey. Kesemua organ-organ ni contohnya kalau perkumuhan, organnya ialah contohnya kulit, betul, kan, paru-paru kita. Kalau organ penyatinjaan pula melibatkan usus besar dan pernafasan melibatkan paru. Kesemua organ-organ ini sama sahaja lelaki dan juga perempuan. Betul. Tetapi untuk organ pembiakan berbeza, Irfan. Berbeza? Itu yang membezakan jantina antara lelaki dan perempuan. Betul. Baik, ini yang seperti Irfan nampak pada slide kita sekarang ialah organ pembiakan manusia. Irfan rasa ini organ pembiakan manusia bagi lelaki ataupun perempuan? Yang Irfan tengah tengok sekarang ni adalah untuk lelaki, cikgu. Okey, ini ialah organ pembiakan bagi lelaki. Betul, Irfan. Okey, yang kedua pula? Yang kedua semestinya ini adalah organ pembiakan manusia untuk perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk organ pembiakan manusia bagi lelaki dan perempuan berbeza. Dan daripada gambar rajah ini pun, dengan jelas sebenarnya kita dah nampak dah perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Betul. Jadi kita teruskan lagi pada hari ini, ya murid-murid, tentang organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jom kita mulakan. Okey, baik. Kita mulakan dengan organ pembiakan lelaki, di mana organ pembiakan lelaki yang kita perlu ketahui ialah ada dua. Yang pertama ialah zakar dan yang kedua ialah testis. Terus ingat dalam minda, Baik, ya. ada ingat. Okey. Seterusnya kita perlu juga tahu tentang fungsi bagi kedua-dua organ yang utama ini. Yang pertama ialah testis. Testis. Okey. Irfan kena ingat. Baik, testis ialah tempat di mana sperma dihasilkan. Okey. Jadi Irfan dapat fikir tak apa itu sperma buat masa ni? Sperma ini buat masa sekarang, Irfan, boleh katakan ia dapat membantu dalam proses untuk membuat anak, cikgu, untuk melahirkan anak. Betul tu. Betul kan? Tapi nanti kita akan teliti lebih lagi. Boleh. Dan yang kedua ialah zakar. Dan fungsi zakar ialah untuk menyalurkan sperma ke organ pembiakan perempuan. Okey, cukup untuk organ pembiakan lelaki. Ada dua. Sekarang kita akan teruskan kepada organ pembiakan perempuan pula. Silakan. Baik. Organ pembiakan perempuan dia agak komplit lah. Okey, lebih banyak lagi yang kita kena tahu lagi. Jadi dia ada 4 yang utama. Yang pertama ialah uterus. Okey, uterus kalau kita tengok kat situ ruangnya berbentuk seperti V dan agak kecil. Kalau dalam bahasa biasa yang kita gunakan ialah rahim. Kalau kita sebut kadang-kadang uterus kita tak tahu, tapi sebenarnya ia adalah rahim. Baik. Okey, yang kedua ialah tiup falopio. Okey, Irfan cuba tengok gambar tu, tiup falopio ada dua. Ada dua, cikgu. Di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ya, betul. Jadi maksudnya tiup falopio perempuan ni ada dua lah. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan.
Seterusnya ialah faraj di bahagian bawah dan seterusnya ialah ovari. Cuba tengok. Ovari pun ada dua juga, cikgu. Betul, Irfan. Jadi maksudnya seseorang perempuan itu memiliki satu pasang ovari, iaitu di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey. Saya tak nak Irfan tengok slide. Cuba Irfan ulang semula. Baik. Keempat-empat tu. Okey. Ini untuk organ pembiakan perempuan, cikgu. Ya, perempuan. Yang pertama kita ada uterus. Okey. Yang kedua kita ada tiub falopio. Betul. Yang ketiga kita ada ovari. Ya. Yang terakhir kita ada faraj, cikgu. Ya. Okey, bagus nampaknya Irfan, perkembangan yang baik. Sekarang kita nak tahu pula fungsi-fungsi untuk organ pembiakan perempuan. Jom. Okey, yang pertama ialah ovari. Tempat di mana ovum ataupun telur dihasilkan setiap bulan. Ovari, tempat ovum ataupun telur dihasilkan. Cikgu, Ifan ada soalan, cikgu. Ya. Maknanya di sini setiap wanita akan ada 2 ovum setiap bulan. Ke macam mana, cikgu? Okey, sebenarnya kebanyakan perempuan, saya gunakan perkataan kebanyakan, Baik. kebanyakan perempuan akan menghasilkan 1 ovum sahaja dalam tempoh 1 bulan. Tetapi ada masa-masa tertentu perempuan dapat menghasilkan 2 ovum. Okey. Baik. Faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada faraj. Faraj ialah saluran yang menerima sperma daripada zakar. Dan yang seterusnya juga ialah tiub falopio. Tiub falopio ni yang menyambungkanlah daripada uterus kepada ovari tadi. Okey. Dan di situlah berlaku proses persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Ovum, okey. Dan akhir sekali ialah uterus. Uterus ialah tempat di mana untuk embrio berkembang dan membesar. Dan uterus tadi saya cakap dikenali juga sebagai apa? Rahim, cikgu. Rahim, cikgu. Tapi cuba Irfan tengok. Saiz uterus tu kecil kan? Betul, cikgu. Kalau kita lihat memang kecil sahaja. Macam mana kita nak bayangkan bayi ataupun fetus untuk berkembang di situ? Okey. Baik, saya terangkan. Sebenarnya uterus ni dia boleh mengembang. Fleksibel, cikgu. Ya, fleksibel. Mengikut saiz bayi ataupun saiz fetus yang akan membesar di dalam ruangan uterus tersebut. Baik. Okey, dapat tak di situ? Dapat, cikgu. Sekarang Ifan dah faham dah. Kenapa sebenarnya dia perlu rapat pada bayi? Sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada fetus tersebut. Okey, sekarang ni saya rasa Irfan mesti dah dapat gambaran tentang fungsi dan juga organ perbiakan lelaki dan perempuan. Betul. Sebelum kita buat aktiviti ni, secara lisan, saya munculkan soalan pada Irfan cuba jawab. Okey, insya-Allah kita apakah organ perbiakan bagi lelaki? Bagi lelaki kita ada 2. Yang pertama adalah zakar dan yang kedua adalah testis. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sekali lagi. Yang perempuan ada 4 tadi. Apa dia, Irfan? Yang pertama kita ada faraj, yang kedua kita ada tiub falopio, yang ketiga kita ada uterus, maafkan saya, dan keempat kita ada ovari. Okey. Baik, seperti yang Irfan nampak, di sebelah Irfan tu ada organ pembiakan manusia. Ada 2. Okey, mana satu yang lelaki, mana satu yang perempuan? Tunjukkan pakai tangan je, Irfan. Baik, kalau kita lihat di sini, Irfan nak ajak juga kawan-kawan di rumah untuk teka dulu yang mana satu perempuan dan yang mana satu untuk lelaki. Jadi, kalau kita lihat gambar ni, yang berada di kiri Irfan adalah untuk lelaki. Betul. Dan di kanan Irfan adalah untuk perempuan. Okey, apa lagi Irfan? Saya nak Irfan tolong labelkan. Saya dah bagi panduan di bawah dia. Tulis saja di ruangannya. Baik, jom kita mulakan dengan organ perbiakan bagi lelaki dulu, boleh? Okey, baik. Kalau kita boleh lihat gambar di sini yang cikgu telah labelkan ini semestinya testis. Testis saya tulis dulu. Okey, yang satu lagi? Yang lagi satu pun testis jugalah, cikgu. Cikgu, habis? Macam mana ni, Irfan? Kedua-duanya testis. Kita ada 2 sistem pembiakan lelaki. Itulah tu, ada 2. Macam cakap tadi, ada testis dan juga zakar, cikgu. Okey, tolong labelkan zakar. Tarik sendiri, Irfan. Kita tengok. Irfan kreatif tak? Baik, Irfan tarik sikit. Okey, ini adalah zakar. Okey. Tahniah, Irfan. Jadi, saya nak bagi Irfan ganjaran berbentuk ramai-ramai, Irfan. Okey. Jadi sekarang saya bagi 1 sebab Irfan dah betul bahagian organ pembiakan lelaki. Okey, sekarang saya nak Irfan lengkapkan organ pembiakan perempuan pula. Baik, jom kita mulakan satu demi satu. Dan di bawah ini kita Irfan ingat ini adalah faraj. Okey.
Yang di bahagian ini, Abang Irfan nak minta tolong, okey, adik-adik yang tengah menonton di rumah, yang ini adalah ovari. Okey, bagus, Irfan. Yang di atas ni, kalau dia sebentuk dia pun kita dah tahu dah bentuk apa. Ini adalah tiub falopio. Okey. Irfan tulis dulu kat sini, tiub falopio. Ejaan kena jaga juga, jangan salah. Betul tu. Dan yang terakhir sekali kita ada di sini adalah uterus, ataupun dalam bahasa mudahnya kita boleh sebut sebagai rahim. Tapi untuk pengajaran kita lebih tekankan menggunakan perkataan uterus lah. Ini dari bahasa saintifik. Okey, yang perempuan pun Irfan betul semua. Betul semua, alhamdulillah. Okey, jadi saya berikan satu lagi. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sekarang ni saya di atas meja tu ada label-label yang Irfan perlu padankan. Zakar, tetis, faraj, tiub falopio, uterus, ovari dengan fungsinya. Silakan dengan Irfan. Fungsinya, okey, sedikit sukar soalan ini. Tapi cikgu, apa kata kita kelaskan dulu yang mana satu organ pembiakan lelaki dan juga perempuan. Boleh cikgu? Bagus Irfan. Okey, mana lelaki mana perempuan? Baik. Dua di atas ni, zakar dan testis, adalah untuk lelaki, cikgu. Betul. Dan faraj, tiub falopio, uterus dan juga ovari adalah untuk perempuan. Terbaik, Irfan. Okey, Alhamdulillah. tapi tak cukup terbaik sekarang. Kita nak buktikan dengan melabelkan fungsinya, Irfan. Sama ada Irfan fokus ke tidak, faham ke tidak tadi. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Zakar. Zakar ni untuk apa sebenarnya? Kita lihat dulu apa antara pilihan yang ada. Okey. Kita lihat dulu pilihan jawapan yang ada. Kalau zakar ni cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi, fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma kepada faraj, cikgu. Okey, teruskan dulu. Cikgu tak nak bagi jawapan lagi, tak apa. Dulu, tapi semak. Okey. Murid-murid di rumah dah mengangguk, dah menggeleng tu tengok. Dia tengok je. Okey, kita buat sama-sama ya. Irfan nak ajak semua untuk buat sama-sama dengan Irfan sekarang ni. Okey. Yang kedua adalah testis. Okey, testis ni seperti cakap tadi, ia adalah untuk menghasilkan sperma. Okey, bila dah hasilkan baru disalurkan melalui zakar. Okey. Seterusnya faraj. Apa fungsi farajnya? Okey, fungsi faraj adalah untuk saya tak susun ikut susunan jadi betul. Irfan kena cari sini sebenarnya. Ya, betul. Baik, Irfan jawapannya adalah menerima sperma daripada zakar. Okey, seterusnya tiub falopio. Okey, tiub falopio ni apa tadi cikgu cakap? Okey. Cuba ingat. Cuba ingat dulu. Kalau tak ingat mungkin boleh buat yang seterusnya dulu. Okey, boleh. Okey, seterusnya Irfan buat yang uterus dulu. Uterus yang lebih mudah kan? Uterus dulu. Uterus adalah tempat fetus membesar. Fetus membesar. Okey. Baik. Dan ovari. Kalau ovari, kena ingat satu lagi perkataan, iaitu ovum. Jadi ovari, ovum di sini fungsinya adalah menghasilkan ovum. Okey, Irfan lekatkan dulu. Dan jadi fungsi tiub falopio sebenarnya adalah menjadi tempat percantuman antara ovum dan juga sperma, cikgu. Okey. Sekarang ni Irfan dah siap, tetapi Irfan belum tahu adakah jawapan Irfan betul atau tidak. Jadi cikgu, jom kita lihat sama-sama. Okey, saya akan semak satu persatu. Silakan. Zakar menyalurkan sperma kepada faraj. Testis menghasilkan sperma, betul. Faraj menerima sperma dari zakar. Okey, tiub falopio pun betul, tempat percantuman ovum dan sperma. Uterus, tempat fetus membesar. Ovari menghasilkan ovum. Bagus Irfan. Semua betul jawapannya. Alhamdulillah. Nampaknya Irfan dapat memahami organ pembiakan dan juga fungsi bagi setiap organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jadi apa lagi Irfan? Saya akan memberikan satu lagi mata ganjaran untuk Irfan. Dapat lagi satu ganjaran untuk saya, alhamdulillah. Okey, setakat ni saya dah Irfan dah memperoleh 3 mata ganjaran bagi topik yang pertama tadi. Okey? Baik, dan itulah dia serba sedikit mengenai organ pembiakan manusia. Okey, untuk lelaki dan juga perempuan. Selepas ini kita akan ada banyak lagi perkongsian dengan Cikgu Atha, tetapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Jumpa di dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan. Tahukah kawan-kawan berapakah bilangan anak paling ramai yang dilahirkan oleh seorang ibu? Bilangan anak paling ramai yang dilahirkan oleh seorang ibu ialah 69 orang oleh Puan Vasileva dari Rusia antara tahun 1707 hingga 1782.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Proses persenjawaan manusia hingga bayi dilahirkan. Ini ialah organ pembiakan bagi perempuan, faraj, uterus, tiub falopio dan juga ovari. Ini ialah sperma manusia. Setiap kali dilepaskan, berjuta-juta sperma akan bergerak. Mula-mula, zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faraj perempuan. Kemudian, sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Percantuman ini dikenali sebagai proses persenyawaan dan berlaku di tiub falopio. Ovum yang telah disenyawakan dengan sperma dikenali sebagai zigot. Zigot akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. Embrio ini akan berada di dalam uterus. Embrio akan berkembang di dalam uterus seseorang ibu dan membentuk fetus. Fetus kekal di dalam uterus untuk jangka masa kurang lebih 9 bulan sehingga fetus cukup lengkap dengan organ-organnya. Setelah kurang lebih 9 bulan, fetus dilahirkan melalui faraj dan dikenali sebagai bayi. Baiklah, itulah tadi mengenai satu video iaitu proses persenyawaan manusia, cikgu. Ya. Jadi Ifan melihat di situ ada banyak prosesnya dan mungkin cikgu boleh terangkan kepada Ifan dan penonton di rumah bagaimanakah keadaan itu berlaku sebenarnya. Tapi sebab Irfan pun dah tonton video tadi kan? Okey. Saya nak Irfan terus terangkan, boleh ke tidak? Terus terangkan secara lisan kepada cikgu. Boleh ke? Ifan rasa Ifan perlukan sedikit lagi penjelasan dari cikgu. Boleh Okey, boleh je, Baik, boleh Irfan. terima kasih, cikgu. Okey, biasalah kadang-kadang kita perlukan ansur maju untuk memahami topik yang lebih sukar. Jadi, baik, melalui proses persenyawaan sebenarnya kita ada 5 proses yang perlu murid-murid faham dan murid-murid tahu. Yang pertama ialah zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faraj perempuan. Bukan satu, bukan 2 sperma, tapi berapa banyak sperma? Berjuta-juta? Ya, berjuta-juta dan mereka seolah-olah berlumba dan sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Percantuman ini dikenali sebagai proses persenyawaan dan berlaku di tiub falopio. Okey. Okey, Ifan. Macam yang kita dah belajar sebelum ni, fungsi ovari ialah untuk Menghasilkan ovum. Tetapi persenyawaan tidak berlaku di ovari. Sebab ramai murid kadang-kadang confused. Mereka fikir persenyawaan berlaku di ovari. Tetapi sebenarnya ia berlaku di tiub falopio. Dia lepaskan dahulu daripada ovari ke tiub falopio. Okey. Okey. Jadi apabila sperma masuk ke ovum, persenyawaan pun berlaku dan ia pun bertukar nama kepada zigot. Jadi perkataan pertama yang Irfan perlu ingat ialah zigot. Ulang semula Irfan. Perkataannya adalah zigot, cikgu. Selepas persenyawaan ia menjadi zigot. Itu adalah cantuman antara sperma dan juga ovum. Satu sperma sahaja Satu untuk sperma satu sahaja. ovum. Baik. Okey. Selepas itu, langkah yang ketiga, ovum yang telah disenyawakan dengan sperma tadi dikenali sebagai zigot. Zigot akan membahagi pula. Okey. Sel tadi akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. Okey. Jadi zigot tadi mula-mula satu sel, Betul. lepas tu 2 sel, lepas tu jadi berapa? 4, 8 dan seterusnya. Okey. Bila proses ini berlaku, ia akan dinamakan embrio. Baik, itu adalah proses pembahagian sel yang dinamakan sebagai embrio. Itu yang kedua perkataan yang perlu Irfan ingat. Baik, Ifan ingat. Okey, seterusnya, langkah keempat, embrio tadi dia akan berkembang di uterus ataupun rahim tadi. Betul. Dia akan berkembang di dalam rahim seseorang ibu dan membentuk fetus.
Okey, macam mana kita nak bezakan di antara fetus dengan embrio? Okey, fetus ni ialah embrio yang telah lengkap. Maksudnya organ tu, pembahagian sel tu telah lengkap, dah mula ada tangan, kepala, tetapi belum sempurna. Belum sempurna. Okey, dia akan mengambil masa lebih kurang dalam tempoh 2 bulan. Okey, selepas itu lebih kurang 9 bulan kemudian fetus tadi sudah cukup besar dan lengkap dengan organ-organnya, maka fetus ini akan dilahirkan melalui faraj dan dikenali sebagai bayi. Oh, okey cikgu. Ifah ada soalan. Maknanya sebelum ni kan kalau kita berjumpa dengan ibu-ibu mengandung kan cikgu. Kita tu cakap, berapa dah bayi dalam kandungan tu? Berapa lama dah buat usianya kan? Tapi salah cikgu kan dari segi terma. Ya, dari segi sainsnya salah. Tapi kalau dari segi masyarakat, tak bolehlah kita kata salah. Memang itu adalah bayi. Cuma, kalau dari segi sainsnya, di dalam perut ataupun di dalam rahim, dalam uterus, ia adalah fetus. Bila keluar je, baru tukar nama. Baru dia jadi menjadi bayi. Okey. Tapi janganlah pula nanti kita pergi pada berapa umur fetus Puan? Tak berapa sesuai. Tak sesuai. Itu untuk kita fahamkan dalam konteks saintifik sahaja ya cikgu. Baik. Okey, betul. Okey, jadi Ifan, sekarang saya ulang dan saya nak Ifan ulang apa yang saya kata tadi. Okey. Sperma bergabung dengan ovum menjadi zigot, kemudian menjadi embrio. Selepas itu dia menjadi fetus dan akhirnya ialah bayi. Okey. Ifan ulang semula Ifan. Saya nak pastikan Ifan ingat apa yang telah saya... Ifan akan cuba dulu. Baik, apa yang cakap tadi adalah yang pertama, sperma akan bergabung bercantum dengan ovum menjadi zigot. Okey. Zigot pula akan dibahagikan menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi fetus. Dan apabila telah lengkap sifatnya akan menjadi bayi yang dikeluarkan. Selama berapa lama Ifan? Selama 9 bulan. Okey, nampaknya Ifan dah faham proses tersebut. Tapi untuk lebih lagi murid-murid di rumah faham dan juga Ifan sendiri faham, apa kata kita melakukan sedikit simulasi? Simulasi. Okey, baik. Okey. Bagaimana simulasi itu, cikgu? Okey. Di atas papan tu saya dah sediakan satu rajah organ pembiakan perempuan. Jadi saya nak Ifan lakukan menggerakkan dan tunjukkan proses yang berlaku sepanjang proses persenyawaan tersebut. Jadi mula-mula apa yang berlaku tadi? Baik, Ifan akan ambil dulu. Okey, kita punya item di sini. Okey. Baik, pertama sekali cikgu, apa yang akan berlaku di faraj adalah sperma, ada berjuta-juta sperma. Okey, akan memasuki faraj dan akan berenang-renang. Okey, akan pergi ke melalui fallopian tube, akan berada di ovari untuk bercantum dengan seterusnya adalah... Kejap Ifan. Apa nama lagi? Ifan kata dia terus pergi ke ovari. Salah cikgu Salah. Sebenarnya dia pergi ke mana Ifan? Okey, kalau dia bersenyawa di bahagian mana? Bersenyawa di fallopian tube cikgu. Tube fallopian. Tube fallopian. Okey, seterusnya. Baik. Melalui tube falopio. Okey, stop cukup sekarang dulu. Lepas tu, ovari akan melepaskan ovum cikgu Betul. Baik. Dan apabila mereka bertemu, mereka akan bercantum cikgu. Maknanya di sini akan bercantum antara sperma dan juga ovum akan membentuk zigot. Dia bertemu di kawasan tube falopio. Betul. Bertemu di sini. Bersenyawa di sini cikgu. Ya, betul. Kemudian menjadi zigot. Mana satu zigot? Zigot adalah yang ini cikgu, maafkan saya. Ini cikgu Ya, tengok. Cuba letak dulu betul ke itu nanti. Saya letak pun saya sahkan. Ini dulu. Dekat mana? Sekarang ini berlaku di tube falopio cikgu. Ya, betul. Dan apa yang berlaku pada zigot tersebut? Zigot tersebut akan dibahagikan cikgu. Dia membahagikan. Pada 1 menjadi 4, 4 menjadi 8. Akan membentuk embrio. Dia akan menjadi embrio. Embrio adalah di sini. Ini adalah embrio. Kejap Kalau kita tengok Ifan, pada embrio tersebut dia dah lengkap tetapi belum sempurna lagi Ifan. Belum sempurna lagi. Betul. Jadi kat mana dia akan berkembang tu Ifan? Dia akan berkembang di bahagian uterus cikgu. Mana tu? Letak uterus di sini. Dan dia tak terapung macam tu Ifan. Tak terapung. Dia berada kat mana Ifan? Cuba letak betul-betul. Dia berada di
Mana cikgu? Okey. Cikgu ceritakan. Okey, dekat dinding Dinding, terus di bawah sini, sikit, bawah bawah sikit. sikit. Ya, Oh, di di sini. situ. Okey, Okey. dia berada di situ. Baik. Okey. Selepas itu cikgu, okey, apabila embrio ni berkembang, Sekejap. Daripada embrio nak jadi tahap ini dalam tempoh berapa bulan lebih kurang? 2 bulan cikgu. Betul. Okey, dalam tempoh 2 bulan. akan- Selepas itu, okey, kita punya embrio ni akan berkembang menjadi fetus. Ya. Okey, baik. Fetus rupanya begini cikgu. Okey. Nampak tak? Nampaknya di sini kita melihat kita punya fetus ni dah ada dia punya anggota badan tapi tak lengkap lagi cikgu. Masih belum sempurna. fetus tu dia dah menghampiri lengkap lah. Sebelum Okey. jadi bayi, fetus. Okey. Dah lengkap semuanya tu. Dah lengkap semuanya di Berapa situ. lama dia berada di situ? Di sini, okey, fetus akan mengambil masa selama 9 bulan Lebih sebelum bertukar menjadi Kejap, belum. Kejap. Sebelum bertukar menjadi bayi tu nanti dulu. Aha. Okey, jadi maksudnya dia akan mengambil nutrien daripada ibu dia dan Okey. melekat pada menempel sebenarnya, menempel pada uterus dan berkembang selama lebih kurang 9 bulan. Ifan tadi cakap 9 bulan. Sebenarnya perkataan yang tepat ialah lebih kurang 9 bulan. Lebih kurang. Sebab bukannya tepat-tepat 9 bulan mesti lahir. Tak juga. Dia lebih kurang 9 bulan. Kadang-kadang kurang ataupun lebih. Okey, teruskan Ifan. Itu info yang Ifan perlu tahu. Okey, seterusnya cikgu apabila dah berjaya, okey, di sini kita akan embrio akan fetus akan bertukar menjadi bayi. Okey, dan bayi juga akan dikeluarkan melalui faraj cikgu. Bila keluar dia pun dipanggil Bayi. Terbaik Okey. Ifan. Saya harap murid-murid di rumah juga dapat memahami proses persenjauhan manusia daripada mula-mula sehinggalah bayi dilahirkan. Betul. Sekarang Ifan nampak di sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Kejap, saya nak bagi Ifan ganjaran lah. Betul lah cikgu. Macam mana cikgu? Prestasi saya tadi cikgu. Bagus. Bagus, Okey, saya bagi Alhamdulillah. satu lagi ramba-ramba untuk Ifan. Okey. Okey, seterusnya saya nak Ifan susunkan proses persenjauhan manusia, carta alir tersebut daripada alir. mula hingga akhir. Okey. Baik, yang pertama sekali apa yang berlaku di sini adalah Ifan kena cari dulu. Okey, tadi kalau mula-mula adalah testis menghasilkan sperma dulu cikgu. Okey, Ifan akan lekatkan dulu di sini. Baik. Okey. Selepas itu, apa yang berlaku adalah kalau testis dah menghasilkan sperma, yang kedua adalah ovari menghasilkan ovum pula. Baru persenjauhan boleh berlaku. Kalau ada betul. sperma, Kalau tak ada lengkap. ovum, Ya. baru boleh bersenyawa kan? Okey, seterusnya Ifan akan cari dulu. Kalau kita boleh ingat balik tadi akan berlaku proses persenyawaan. Okey. Jadi Irfan akan cari dulu soalannya. Okey, jawapannya adalah okey, yang ini zigot melalui pembahagian sel dan membentuk embrio bukan. Okey. Zigot terhasil selepas persenyawaan. Okey. Ifan letak dulu. Baik. Ini yang ketiga. Okey, teruskan. Seterusnya. Okey. Ifan, penanda tu boleh letak atas sikit sebab takut tak nampak Oh, tak tulisannya. nampak. Okey, baik. Yeah, Alright. Okey, Ifan. Seterusnya, yang keempat adalah okey, proses persenyawaan berlaku iaitu percantuman antara ovum dan sperma berlaku di tiub falopio. Okey, naikkan atas Kalau sikit. Ifan komplit ni saya bagi 3 ya. Macam mana cikgu? Saya bagi 3 rama-rama kalau Oh, komplit kalau dan komplit betul. semua. Okey, baik. Okey. Seterusnya yang kelima adalah bila kita dah ada proses penyawaan zigot, okey, melalui pembahagian sel. Baik. Zigot akan okey di sini cikgu. Baik. Zigot akan melalui pembahagian sel dan membentuk embrio. Okey. Okey. Dan kita boleh lihat di sini embrio ini akan mengambil masa sebanyak lebih kurang 2 bulan cikgu Okey, jadi embrio selama lebih kurang 2 bulan. Betul. Okey, di sini. Baik. Seterusnya, okey, selepas 9 bulan fetus dilahirkan dan dikenali sebagai bayi. Okey, kejap ya. Izinkan saya cikgu. Baik. Tetapi cikgu, Irfan kenapa rasa macam tertinggal satu dekat sini sebelum masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus? Alamak. Tengok apa jawapan yang satu lagi? Sperma masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus cikgu. Okey, susun balik Irfan. Susun. Ada masa lagi Irfan. Okey, okey. Baik. Bila testis menghasilkan sperma, ovari menghasilkan ovum, okey, seterusnya sperma masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus. Ganjakkan, Okey. ganjakkan. Baik, kita injakkan sikit, kita injakkan sedikit, okey.
Biasalah kan kalau kita dalam belajar ni, kita kadang-kadang ada orang kata apa, boleh membuat kesilapan cikgu kan? Okey, tak apa, Irfan. Tak apa. Itu proses pembelajaran cikgu. Nampaknya Irfan sendiri betulkan bagi tahu. Dia dah buat salah, dia bagi tahu macam tu. Ya, betul. Kita sedar kesilapan kita, cikgu. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey. Saya dah siap. Okey, Irfan sebelah sana Irfan Okey. dulu. Okey, Kena saya lihat tengok. Yang pertama okey, yang kedua okey, yang ketiga. Yang saya keliru sikit antara yang nombor 4 dengan nombor 5. Okey. Zigot terhasil sebab persenyawaan. Mestilah persenyawaan berlaku dahulu, barulah zigot dihasilkan, Irfan. Betul lah cikgu. Alah. Kecualian di situ nampaknya. Jadi tolong tukarkan, Irfan. Baik, tukarkan. Antara 4 dan nombor 5. Okey, baik. Ifan akan tukarkan dulu. Okey. Kenalah berlaku proses persenyawaan terlebih dahulu sebelum kita membentuk zigot. Dah bersenyawa, barulah zigot dihasilkan. Nampaknya saya cek balik sekali lagi. Testis, basuh over, yang ketiga betul, 4 betul, 5, 6, 7, 8. Nampaknya sekarang syaratan alir kita berkaitan dengan proses penyawaan betul. Tetapi tadi saya janjikan 3, oleh kerana Irfan melakukan sedikit kesilapan, saya bagi 2. Lepas ni Irfan mesti usaha lebih baik lagi. Boleh cikgu, tak ada masalah. Saya berikan 2 untuk kali ini. Okey, disebabkan usaha Irfan tapi sedikit kecuaian, ada Irfan dapat 2 ganjaran saja untuk kali ini. Tak apa Irfan tidak akan mengalah. Sebab ini kita akan ada banyak perkongsian dengan cikgu dan Irfan akan cuba untuk mengumpul sebanyak mungkin mata ganjaran. Okey, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot tahap 2 mata pelajaran kita ini adalah sains tentunya. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apa yang kita akan sentuh? Silakan. Okey, seterusnya kita mesti mengetahui apakah kepentingan pembiakan kepada manusia. Baik, okey, cuba kita tengok pada gambar yang ada di dalam slide. Okey, proses pembiakan sangat penting kepada manusia supaya sama seperti proses hidupan yang lain. Okey, macam dalam gambar Rajah ni. Encik Ahmad dia ada 3 orang anak. Selepas berkahwin, bilangan keluarga Encik Ahmad bertambah menjadi 12 orang. Okey, proses pembiakan ni penting. Jadi cuba awak bayangkan pula apa yang akan berlaku sekiranya Encik Ahmad dan isterinya tidak membiak. Bagaimana dengan keluarga Encik Ahmad? Saya kena jawab cikgu? Ya. Okey, baik. Untuk menjawab soalan cikgu tadi, Irfan akan jawab begini cikgu. Jika tiada berlakunya proses pembiakan di dalam keluarga Encik Ahmad ni, keluarganya, keturunannya akan pupus cikgu. Ya, keturunannya akan jadi sedikit. Jadi maksudnya selepas habis je suami dengan isteri tadi, maka anak-anak pun tak ada, keturunannya pun tamat di situ sahaja. Oleh kerana jawapan Irfan tu betul, saya bagi satu lagi Satu lagi mata ganjaran. Baiklah. Okey. Okey. Dan yang kedua, dalam situasi yang kedua pula, mari kita lihat. Okey, situasi di bawah menunjukkan gambaran keadaan di bumi sekiranya manusia tidak membiak. Jadi kalau kita tengok kat gambar tu kan Irfan, sebelah rumah tu dah mula usang, manakala rumah dia sendiri pun dah mula diseliputi dengan alga-alga kat dinding-dinding dia kan. Okey, jadi sekarang apa yang Irfan boleh katakan tentang gambar ini? Okey. Apakah yang akan terjadi kepada kementerian spesies manusia jika manusia tidak membiak, cikgu? Maknanya, cikgu, kalau tiada proses ini secara keseluruhan berlaku, keseluruhannya, ya. kementerian spesies manusia akan terjejas. Okay, itu satu. Dan menyebabkan tiada lagi manusia yang akan mendiami bumi kita dan sekaligus membuatkan bumi kita tidak terjaga, cikgu. Ya, begitulah kejadian yang tepat. Jadi, apa kepentingan yang utama tentang pembiakan manusia ni ialah kemandirian spesies manusia. Itu yang kita perlu pertahankan. Okey. Dapat Irfan sesuatu di situ? Mestilah cikgu. Sepanjang 1 jam kita bersiaran ni cikgu, banyak dah Irfan dapat berjaya faham. Okey. Dan sekarang ni mungkin kita boleh dapatkan kesimpulan dari cikgu tentang topik kita hari ini. Silakan. Okey, baik. Apa yang kita dah dapat pelajari pada hari ini ialah daripada mula sehingga sekarang ni Irfan. Yang pertama tadi, Irfan dah tahu, begitu juga murid-murid rumah dah tahu bagaimana memerihalkan
fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Betul. Okey, ada 6 tadi, 2 lelaki dan 4 perempuan. Yang kedua, menjelaskan proses persenyawaan manusia sehingga bayi dilahirkan. Betul. Dan yang baru tadi Irfan buat ialah menakul kepentingan pembiakan kepada manusia, iaitu untuk menjaga, untuk memastikan kemandirian spesies manusia. Baik, jadi cikgu, adakah objektif kita tercapai hari ini? Ya, Irfan. Saya dengan bangga dapat menilai apa yang Irfan lakukan pada hari ini, walaupun ada sikit silap sana sini. Betul, Itu saya belajar. biasa. Itu proses pembelajaran. Prestasinya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya, dan saya nak Alhamdulillah. bagi lagi satu. Okey. Okey, Irfan. Baik, cikgu. Maknanya di sini prestasi yang cikgu boleh nilai mengenai Irfan hari ini adalah memuaskan, cikgu. Ya, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan, Irfan. Okey, baik. Terima kasih. Dan bagaimana untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah mendapatkan latihan pengukuhan? Di manakah ia berada? Seperti biasa, bagi murid-murid di rumah, murid-murid boleh melayari Sumberku. Di sana terdapat banyak maklumat dan juga latihan-latihan pengukuhan yang boleh digunakan. Okey, Irfan nak seru semua orang yang menonton untuk bersama-sama kita layari Sumberku untuk mendapatkan latihan pengukuhan dan juga nota-nota lah untuk mata pelajaran kita hari ini, Saiz. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Ataha kerana bersama Irfan hari ini dan juga kerana berjaya menceritakan proses pembiakan manusia dengan baik. Terima kasih, cikgu. Terima kasih kembali, Irfan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tetapi sebelum kita berpisah hari ini, cikgu akan sajikan kita dengan satu persembahan nyanyian. Jadi nak tahu lagu apa? Jom kita saksikan bersama-sama. Silakan, cikgu. Ya, lagu Proses Pembiakan Manusia. Proses pembiakan manusia, proses pembiakan manusia, hey. Cerita ini bermula sperma yang dilepaskan. Ia berenang-renang, renang bersama-sama, umpama satu perlumbaan. Hingga ia bertemu dengan satu obung. Bersenyawalah ia, satu obung dan satu sperma sahaja. Episod seterusnya, zigot inilah namanya. Zigot terus berkembang, embrio berbahagi untuk beberapa kali. Hingga perlahan-lahan gerak ke uterus. Menyetelah di situ, terus embrio berkembang menjadi fetus. Proses pembiakan manusia ada beberapa peringkat-peringkat. Zigot embrio tukar menjadi fetus hinggalah dilahirkan. Proses pembiakan manusia ada beberapa peringkat-peringkat. Zigot embrio tukar menjadi fetus hinggalah dilahirkan. Maka lahirlah bayi ke dunia. Selepas 9 bulan dalam kandungan.